Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, lapangkanlah dadaku dan mudahkanlah untukku urusanku dan lepaskanlah kekakuan dari lidahku agar mereka mengerti perkataanku. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Yang dihormati lagi disegani Al-Fadil Ustaz Abdul Hadi bin Johari yang masih sudi mencurahkan ilmu di Gemenur Iman, yang berusaha dan berdedikasi Ibunda Hajah Rosniati Mansor, pengerusi Gemenur Iman bersama barisan pengurusan Gemenur Iman, yang sangat dikasihi dan dialu-alukan hadirin pencinta ilmu serta penginfak istiqamah Gemenur Iman yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, pada malam 18 Rejab 1445 bersamaan 29 Januari 2024 yang berbahagia ini, kita masih terpilih untuk mengimarahkan kuliah Isyak iaitu Tafsir Nurul Ihsan Jilid keempat bersama Al-Fadil Ustaz Abdul Hadi bin Johari. Dan kita masih membicarakan Suratul Insan pada ayat yang ke-17 pada muka surat 245. Baiklah, tanpa melengahkan masa lagi, kita mulakan majlis pada malam ini dengan bacaan umul kitab yang akan dipimpin oleh Al-Fadil Ustaz bagi memohon keberkatan majlis. Dan dengan segala hormatnya, saya persilakan sekaligus memulakan halaqah ilmu kita di Taman-Taman Syurga pada malam ini. Falyatafadhal mazkura ya Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada pengacara pada malam ini. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh wa safiyyuhu wa habibuhu ballagha ar-risalah wa adda al-amanah wa nasaha lil ummati wa jahada fi sabilillah hatta ataahu al-yaqin. Puan Rosniati yang saya kasihi selaku pengerusi Gemenur Iman, pengerusi majlis yang saya kasihi, dan seterusnya Puan Rosniati selaku pengerusi Gemenur Iman, seluruh staf kepimpinan, pendengar-pendengar yang saya kasihi semualah. Mudah-mudahan kita semua berada dalam rahmat Allah, payungan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada malam ini kita bertemu setelah kita tak dapat bertemu pada Sabtu baru ni. Kerana saya waktu itu baru saja keluar daripada hutan. Jadi saya cari tempat nak buat live tu tak jumpa. Sebab sebelum tu saya jumpa gajah 3 ekor. Jadi saya tak nak ajak gajah tu masuk dalam live sekali. Jadi saya batalkan kuliah pada malam tersebut. Jadi insyaAllah alhamdulillah kita bertemu pada malam ini, ya. Malam ini kita sampai pada ayat yang seterusnya. Kita masih lagi berada dalam 245, ya. Muka surat 245. Pada ayat mana ya? Wa yusqawna fiha. Baik, terima kasih banyak. Wa yusqawna fiha ka'san kana mizajuha zanjabila. Baik. Kita naik atas sikit sebab tajuk hari ini ni dia ada kaitan sikit dengan yang atas. Kalau kita tak ambil yang atas sedikit, maka kita mungkin akan kehairanan, ya. Baik. Allah Subhanahu wa ta'ala kata wa yutafu alaihim bi'aniyatin min fiddatin wa akwabin. Ambil dari situ. Naik sikit atas, ya. Sebab kita nak berbincang tentang wildan. Wildan ni siapa? Kanak-kanak yang akan menjadi pelayan kita di dalam syurga. Kita ada pelayan rupanya di syurga. Ya. Sudahlah semua benda yang kita niatkan akan didatangkan Allah dengan keadaan yang begitu pantas. Kemudian diberikan teduhan syurga walaupun dalam syurga tidak ada matahari dan tidak ada bulan. Kali ini sudahlah kita
berniat sahaja nak makan apa, nak apa sahaja kehendak kita akan dilayan oleh Allah Subhanahu wa taala hanya dengan gerak niat kita sahaja. Itu pun tetap Tuhan berikan wildan. Jadi kita dah baca sebelum ini, wa yutafu alaihim bi aniyatin min fiddatin wa akwab. Wa yutafu. Saya dah sebut kan, dia panggil fi'il bina maf'ul. Kalau yang baru dengar lah, tak apalah saya sebut pergilah kan. Ini bahasa Arab. Jadi kadang-kadang walaupun saya sebut, ada yang kata, Ustaz tak payah sebut lah, kami bukan tahu pun. Tak apa, biasakan diri pernah dengar. Fi'il yang mana bina maf'ul, dia tidak ada fa'il. Maknanya dia kata kerja, cuma pelaku dia tu tak disebutkan. Kenapa tak disebutkan? Kerana sudah maklum. Saya sebutkan dalam pertemuan pada minggu lepas, selalunya kita sebut, memukul Muhammad akan Zaid. Memukul tu kata kerja. Memukul. Siapa yang pukul? Muhammad. Dia pukul siapa? Zaid. Zaid tu dia panggil objek. Di sini dan dikeliling. Dan dikeliling. Dikeliling tu siapa? Tak tahu. Maka dia tak sebut yang keliling tu siapa. Okey. Yang dikeliling. Maknanya kita akan dikelilingi. Siapa yang akan keliling kita tak disebut. Sebab apa? Kerana sudah maklum. Kenapa sudah maklum? Dalam surah Al-Waqi'ah dah sebut. Wa yutafu alaihim wildanum mukhalladun. Sama lah ayat ni. Ayat ni pun ada sebut bawah nanti. Baik. Maka dikeliling kita ini, dikeliling oleh khadam syurga, atas mereka itu abrar. Orang-orang abrar ya. Jangan kita lepaskan kita punya fokus, iaitu kita masih lagi memfokuskan tentang al-abrar, iaitu orang-orang yang baik-baik, orang yang mukminin, orang yang beriman pada Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi abrar ini akan dikelilingi oleh khadam. Ya, saya dah sebut kan khadam ni macam mana? Kita di dunia ni pun ada khadam. Ada yang jadikan jin sebagai khadam dia, ada yang jadikan manusia sebagai khadam dia. Ada yang malaikat menjadi khadam dia. Bahkan ke sebahagian tempat, sebahagian manusia dia mendakwa dan dia sendiri melantik dia menjadi khadam bagi beberapa tempat suci. Sebagaimana Raja Saudi dia bubuh nama dia apa dia? Dia letak nama dia Khadim Al-Haramain Al-Sharifain. Khadam ataupun kuli bagi dua tanah yang suci. Dua tanah yang suci. Baik. Jadi khadim ini dia tak ambil upah. Dia tak ambil gaji. Baru disebut sebagai khadam. Okey? Dan kita dikelilingi oleh khadam syurga dengan beberapa bejana, yakni bekas tempat makanan dan minuman daripada perak dan cebok, yakni cebok ataupun cawan saya dah sebut hari itu yang tidak ada tangkal. Bukan tangkal, tangkai silap. Tak ada tangkai. Sebab bila ada tangkai, kita nak kena cari tangkai pula untuk nak pegang. Jadi lambat. Walaupun tak lambat sangat, tapi still dia makan masa. Tuhan nak lebih cepat. Habis kalaulah tak pegang, kalau tak nak pegang dekat tangkai, buat apa? Buat tangkai. Tapi kalau buat tangkai nak kena pegang. Kalau buat tak pegang, baik tak payah buat. Macam tu. Jadi kalau buat pula jadi lambat. Lambat itu walaupun sedetik, 2 detik tetap lambat. Kerana syurga ini Tuhan nak semuanya kita berehat-rehat, tenang dan laju, pantas segala-galanya. Itu ciri nikmat di dalam syurga. Baik. Okey, selesai dekat tu. Ayat yang seterusnya, kanat qawarira min fiddatin, yang telah jadi ia betul-betul daripada perak. Botol-botol ya, botol-botol, bukan betul-betul. Botol-botol. Daripada perak, dilihat dalam luarnya daripada bersihnya seperti kaca. Jernih sangat botol-botol itu. Kita duduk dalam apa ni, dia panggil punya cantik, dia punya qawarir. Qawarir ni botol ya. Yang telah jadi ia botol-botol daripada perak, dilihat dalam dan luar jernih bersihnya seperti kaca. Qaddaruha taqdira, maka mengqadar oleh khadam akan dia botol gelas, akan qadar puasa orang yang meminum tiada lebih dan tiada kurang. Tak lebih, tak kurang. Ya, kita minum, kadang-kadang kita minum last kali tak cukup, kena tambah lagi. Kalaulah kita dah cukup,
dah kadang-kadang separuh gelas dah kenyang. Akhirnya nak kena habiskannya, ada terlebih pula. Maka yang ni khadam itu tolong qadarkan mengikut kesesuaian. Minum-minum cukup ngam-ngam. Sampai macam tu Tuhan nak layan kita di dalam syurga. Masya Allah. Baik, barulah kita masuk pada ayat pada minggu ini. Kita nak kaitan balik. Ada kaitan dengan ayat yang sebelum ini. وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنْجَبِيلًا وَيُسْقَوْنَ فِيهَا, dituang. وَيُسْقَوْ tu maknanya dituang ataupun diberi minum fiha, dan diberi minum mereka itu yakni al-abrar, pada dalamnya. Syurga itu fiha ay fil jannah ka'san. Ka'san ini ialah cawan yang berisi arak. Saya ulang, cawan ataupun gelas yang berisi arak. Maknanya kita akan minum khamar, kita akan minum arak di dalam syurga. Sudah pastilah sedap. Sekali ini pun muafakat hanya pada nama. Nama arak di dunia pun panggil arak, di syurga pun panggil arak. Tapi rasa tidak sama, tidak mabuk, bahkan lazat. Cuma arak yang kita akan minum ini, mizajuha. Apa makna mizaj? Saya dah sebut dah hari itu. Campurannya. Campurannya. Sebatiannya, campurannya itu ialah zanjabila, iaitu halia arak, kemudian dicampurkan dengan halia. Semua kita akan minum. Sedap pasti. Ya. Campurannya ialah air zanjabil halia. Okey, ini saya baca agak laju sikit sebab ini kita just nak bagi tahu kata ini nikmat yang kita akan dapat. Apa dia lagi? Ainam fiha tusamma salsabila. Mata air padanya yang dinama salsabil. Jadi salsabil ini air mata yang ada dalam syurga. Kan orang kita dapat anak, kadang-kadang letak nama anak salsabila. Kan? Ingat tak nasyid lagu dulu Yasin menyanyi salsabila. Saya menyanyi dekat tu je lah. Kalau nanti saya buat konsert, pakai beli tiket insya-Allah. Kita buat konsert di Gemanul Iman ini. Saya gurau ya. Melawak je. Saya suara tak ada sangat pun. Pernah lah dulu masuk marhaban dapat sagu hati je. Sagu hati tu dapatlah kuih karah tu. Karah tu kuih orang Kedah tu yang macam bihun tu. Tu je lah dapat dengan bunga telur. Sebab masuk faikat di kampung kan. Jadi dia tak bagilah hadiah mahal-mahal. Tu je lah pencapaian saya. Jadi tak padan saya nak buat konsert. Baik, saya gurau je. Dan diberi minum mereka itu abrar pada dalamnya syurga itu khamar, yakni arak yang ada campuran air zanjabil halia. Kemudian ainam fiha tusamma salsabila, mata air padanya dinamakan apa? Yang dinama salsabil. Akhirnya bau seperti halia lazat, arak minumnya yang licin pada halqum, maka diberi minum khamar syurga ini bagi mereka yang tiada minum khamar dunia. Maka siapa minum khamar di dunia dan pakaian sutra, maka haramlah. Haram ni maknanya diharamkan dia dapat minum khamar dalam syurga dan sutra dalam syurga. Dia tak boleh pakai sebab apa? Sebab di dunia dia dah pakai khamar dan dia pakai khamar pula dah. Dia pakai apa? Dia pakai sutra dan meminum khamar. Sebahagian ulama kata sebenarnya kalau yang minum arak pun dapat juga minum dalam syurga dengan syarat dia bertaubat pada Allah Ta'ala sebelum dia mati. Demikian juga orang yang pakai sutra pun boleh juga pakai sutra dengan syarat dia bertaubat. Dia menyesal dengan perbuatannya itu. Jadi eloklah ya. Orang lelaki tak boleh pakai sutra. Cuma arak perempuan pun dilarang minum. Lelaki pun dilarang minum. Dan siapa pun saya rasa tak ingin nak minum lah. Nak buat apa minum-minum mabuk. Kita nak minum yang menyegarkan, yang sedap. Minda kita masih berfungsi sebagaimana biasa. Ini minum-minum nak kena mabuk. Nak buat apa? Saya pun heran. Kenapa orang minum walaupun tahu benda itu dah mabuk. Tapi itulah namanya manusia. Yang dilarang itulah yang dia nak buat. Ya.
Okey, apa lagi nikmat yang abrar akan dapat? InsyaAllah kita nak cuba. Kalau boleh habis malam ni, kita habiskan malam ni. Ni kita buka surah baru pula. Wa yatufu alaihim wildanun mukhalladun. Kali ni tadi dia sebut fi'il bina maf'ul. Fi'il yang tidak ada fa'il. Kali ini dia sebut wa yatufu alaihim wildan. Rupanya yang keliling kita, yang tawaf kita, yang layan kita itu ialah wildan. Ya, pelayan yang muda-muda. Wildan ini pula mukhalladun. Maknanya kekal macam tu. Macam tu lah usia dia, muda. Kita masuk syurga umur berapa? Kita semua nak jadi ahli syurga. Kita semua nak masuk umur berapa? Ada tak ingat tak kita umur berapa nak masuk syurga? 30-an. 33. 33. 33 tahun. Umur 33 kita masuk. Jadi semua 33. Walaupun yang sekarang sudah pun 63, 73, 93. Ada yang 103 barangkali. Semuanya akan diberikan usia 33 tahun dalam syurga. Okeylah tu. Ya. Kalau bagi 20-an nampak beringuih je kan. Bagi belas-belasan tahun nampak macam tak berapa matang. Dan dapat cuba tengok budak sekolah menengah kan. Segak-segak. Tapi tu dia lah bila dah tak matang lagi. Hinguih pun dia ambil, dia lap di tudung dia. Kuih. Kan. Jadi tak berapa nak siap lagi. Umur 20-an pun macam tu. Main 33. Dia sedang-sedang. Betul tak? Sama lah dengan orang jantan, orang lelaki-lelaki pun. Orang Kedah kata orang jantan. 33. Barulah nampak handsome lebih kan. 23 nampak macam tak apa nak. Macam tak apa nak cukup zat lagi. 33 handsome je kan. Betul lah tu, 33 tu tengah apa tu? Tengah coneh. Coneh tu datang apa tu? Baik. Comel kan. Comel. Yalah comel lah. Ya. Comel. 37 pun tengah handsome lagi. Tu ke? Allahu Akbar. Kembang hidung saya. Hidung saya jarang kembang. Melainkan menatang masuk dia ni, barulah terkembang. Jadi malam ni Alhamdulillah dapat kembang sekali lagi. Terima kasih pada yang puji. Kau puji orang lain tu, saya berasa saya perasan seorang-seorang. Tak apalah, saya jarang-jarang perasan. Jadi kadang-kadang kena perasan juga seorang-seorang kan. Kita hidup, kita happy. Betul tak? Baik. Saya nak abang apa di sini, umur untuk wildan ini, kita 33, akan sentiasa 33. Adapun wildan ini, dia akan kekal umurnya muda macam tu. Dia budak dengan makna ghilman. Wildan maknanya budak-budak pelayan yang muda. Maknanya layan-layan kita tu tak adalah tua-tua. Kadang-kadang datang tua. Nanti 10 tahun lagi dia layan kita, dia makin tua. Lagi 20 tahun dia pun tak larat. Kita 33 duduk muda lagi. Dia makin tua. Kan? Tak seronok lah macam tu. Jadi Tuhan buat dia ini wildan mukhalladun. Kekal dia macam tu sahaja usia dia. Muda sebagaimana kita 33 yang tak bertambah-tambah, dia juga muda. Ini wildan mukhalladun. Cuma soalan dia. Terfikir tak kita wildan ini dia budak mana? Daripada mana datang budak ni? Yang disebut wildan ini. Ada tak yang nak share dengan saya? Pokoklah dia pernah dengar. Ustaz ada dikatakan datang kanak-kanak yang meninggal masa kecil. Satu pendapat kata kanak-kanak yang meninggal ketika usianya kecil. Ada pendapat yang kata dia adalah kanak-kanak yang mana daripada ibu bapa yang kafir. Ada juga. Tapi dalam tafsir ini cuba kita baca. Ada di bawah tak? Dan berkeliling wa yatufu alaihim wildanum mukhalladun. Dan berkeliling atas mereka itu abrar oleh budak laki-laki yang kekal dengan minuman tiada tua. Maka wildan ini jadi Allah khadam orang mukminin. Jadi dalam ayat ni dia pakai pendapat jumhur. Jumhur ni makna majoriti ulama. Dia kata wildan ini ialah memang Tuhan buat khas dia akhirat saja. Dia bukan asal daripada dunia. Ada pendapat kata dia asal daripada dunia. Cuma budak yang mati kecil dan ada budak daripada anak orang kafir. Ada juga.
Tapi pendapat jumhur, yakni majoriti ulama, dia bukan budak yang berasal daripada dunia. Maknanya Tuhan cipta dia, Tuhan buat dia di syurga. Di sana nanti baru Tuhan wujudkan dia. Maka dialah yang akan melayani kita. Seronok dah ada pelayan. Kita ni tak boleh duduk seorang. Dalam syurga pun kena juga ramai-ramai. Betul tak? Sebab tu Tuhan buat ada pelayan, ada macam bagi meriah. Tak boleh duduk seorang kita ni. Al-insan, kata Ibnu Khaldun, al-insan madaniyatun bitab'i. Insan ini dia madaniyah ni maknanya dia tak boleh duduk seorang-seorang, dia kena bermasyarakat, dia kena nak sembang juga, dia kena nak berhibur, dia kena ada suasana tu, dia tak boleh menyendiri dan sunyi, kerana sunyi ini dia satu benda yang menyiksakan. Cuma dalam lagu Salim saja dia kata kesunyian itu terlalu indah. Hafal tak lagu tu? Tak hafal nanti balik cari dalam YouTube ada ya. Dengar waktu nak tidur tu sedap lagu tu. Dia boleh dodoikan kita. Baik. Terlalu indah walaupun Ada juga orang yang ingat dia punya lagu tu, Masya Allah. Tapi jangan hafal lagu saja nah. Selawat, juzuk amma tu, surah-surah tu kena ingat juga. Ni dia ingat lagu tapi Alhamdulillah hafal al-Mulk saja. Ustaz mencelah boleh Ustaz? Ya? Boleh mencelah sikit? Ada celah tak situ? Kalau ada celah, Celah ayat-ayat Ustaz. Sebab Ayat- nanti kalau dah pergi ke lain, nanti cerita tu dah berbeza. ya. Allah yang maha kaya, ya Allah yang maha agung. Kalau dipikirkan macam tadi kan ada orang kata istilahnya boleh jadi pada anak-anak mati kecil. Takkanlah ya Allah nak membuat anak-anak orang yang disayangi itu mati kecil itu jadi pelayan pula kalau kita fikir daripada akal. Tapi ada juga dikatakan apakah di manakah kanak-kanak yang mati kecil tu Ustaz? Kan dia kata dikatakan menunggu di pintu syurga, menunggu ibu-ibu bapanya di syurga. Di mana anak-anak masa mati kecil tu dia akan kembali pada ibunya ke Ustaz? Kembali. Dia akan kembali pada ibunya. Kerana sebab itu orang yang mati kematian anak ketika kecil, Allah Ta'ala mengarahkan malaikat dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Ta'ala mengarahkan malaikat untuk membina sebuah rumah di dalam syurga yang bernama Baitul Hamdi untuk ibu bapa yang bersabar atas kematian anaknya yang kecil. Jadi dia akan dapat rumah, ialah sudah tentu anak tu dapat sekali. Kerana apa? Kerana itu ialah zuriatnya ketika di dunia. Dapat rumah sekali. Cuma kena sabarlah, kena sabar. Kalau dia tak sabar, wallahu a'lam lah, mungkin ialah dia bertaubat, mungkin Tuhan akan bagi balik tawaran tersebut diberikan. Dia sekedar sebutkan itulah ya. Allah Ta'ala nak Umur anak tu 33 tahun juga Ustaz? umur anak tu kalau kita jalan atas pandangan kata dia akan jadi penghuni syurga, sebab benda ni khilaf. Jadi bila khilaf, kalau dia jadi wildan, maka dia usia budak-budak ghilman. Kalau dia jadi penghuni syurga juga, maka diberikan usia yang sama, iaitu 33. Ya? Ini baik sama-sama. Okey, apa lagi nikmat yang kita akan dapat? Ini ganjaran. Ya? Sebab benda-benda ni lambat lagi nak dapat. Bila nak kiamat tak tahu, kadang-kadang kita ialah tak menangkap dia bagi. Ya? Cuba kita baca lagi nikmat yang Tuhan nak janji. InsyaAllah mudah-mudahan kita semua menjadi ahli syurga, min ahli jannah. Amin ya rabbal alamin. وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ إِذَا رَأَيْتَهُمْ حَسِبْتَهُمْ لُؤْلُؤًا مَنْثُورًا. Apabila engkau lihat mereka itu, nescaya engkau sangka mereka itu batu lu'lu'. Masya Allah. Yang dihambur pada karangannya atau keluar daripada kulit siputnya. Jernih. Itu dipanggil mutiara pada bersihnya wildan itu. Wildan ni budak-budak ni Allah bersih. Mulus orang kata. Kita kadang-kadang yang melayan kita kadang-kadang tak handsome sangat. Tak segak sangat. Kadang-kadang berusia, kadang-kadang budak-budak sangat. Kan? Kadang-kadang macam-macam lah. Biasalah kekurangan. Tapi yang ni Tuhan buat mulus, bersih. Jadi Allah Ta'ala buat pelayan itu sangat handsome. Handsome ya budak-budak. Orang panggil comel lah, comel. Comel. Dia kalau di dunia ni kalau comel sangat, putih macam tu, janggut pun tak ada. Yang tu dia sebut sebagai amrad.
Amrod ni bahaya. Dia budak laki-laki. Tapi bila kita tengok dia, boleh menaikkan nafsu, bahaya. Sebab tu Nabi SAW kata iblis, syaitan yang ada pada amrod itu, dia lebih banyak daripada yang ada pada wanita. Oh, sebab tu tak boleh bahaya. Namanya apa dia? Amrad. Hijau macam mana? Alif, mim, ro, dal. Aku tak silap. Amrad. Yang tu bahaya. Tapi tak banyak sangat lah. Dulu kalau dia ada ni, dia panggil Tuhan buat. Kadang-kadang dia macam kulitnya gebu putih. Macam lebih kurang cerita macam ni. Dia panggil sebagai pada bersihnya wildan itu. Dia macam mana saya dia kata seperti mana batu lu'lu' yang dia hambur daripada karangan. Batu lu'lu' yang keluar daripada siput tu. Siput yang ada permata tu. Tengok. Kalau nak tengok dalam National Geographic ada. Yang dokumentari terjun dalam liput. Yang keluar tu nampak jernih sahaja. Mulusnya kulit mereka. Tapi kita tak boleh nak bayang kalau jernih sangat. Sebab apa? Benda tu tak ada di dunia. Cuma faham kata benda itu sangat menarik perhatian. Sebagaimana disifatkan bidadari dalam syurga ini betis sahaja. Ini cerita dalam syurga. Kalau kita cerita kat orang lelaki-lelaki baru dia naik semangat kan. Ini cerita dekat semua perempuan. Jadi tak apalah, saya cuma nak mensifatkan mensifatkan sebagaimana dalam kitab sebahagiannya kata betis bidadari sahaja, betisnya itu putih sehingga sebagaimana kaca. Sebagaimana ni, macam ni jugalah ni, macam mutiara. Jadi kita orang lelaki-lelaki, saya pun tak boleh nak bayang kalau betis macam mutiara, orang Kedah kata merlip, dia punya silau, dia punya cerah, dia punya jernih. Betis kering macam tu cantik ke? Tak boleh bayang Tak boleh bayang sebab apa? Putih melepak. Yalah, melepak lah, tapi jernih. Jernih tu nak dibayangkan sebagaimana dia kata di sini, sebagaimana karangannya atau keluarnya dari kulit siputnya iaitu mutiara pada bersihnya wildan itu. Ini yang ada jadi pelayan kita. Okey, tak apalah, tak payah Mutiara yang bercampuran. Ya, Tak boleh bayangkan. ya, sebab itulah Tuhan buat kita di dunia ini dapat memahami syurga secebis sahaja. Ada yang sebut transparent. Yalah, transparent, tapi kalau kita bayang di dunia transparent tak cantik lah kan. Jadi macam cacat lah pula. Jadi macam penyakit ke apa ni kan. Tapi Tuhan buat di syurga ini, Masya Allah, kita semua akan tertarik perhatian dan akan menjadi tumpuan mata-mata kepada kita semua, kepada wildan itu yang akan menjadi pelayan kita. Baik, sambung lagi. Itu wildan wildan pun dah pelayan. Kemudian lelaki akan mendapat bidadari yang berjumlahnya beribu-ribu. Semula orang perempuan yang jadi isteri. Tak, jangan risau, isteri-isteri di dunia ini akan jadi ketua bidadari. Ketua bidadari. Mungkin dia bukan akan marah bidadari-bidadari yang lain tu sebab melayan suami dia. Dia kata, pergi baliklah. Saya seorang pun dah cukup. Sebab apa? Dia cemburu pula dah. Jadi benda tu sebenarnya jangan risau, di dalam surga nanti Allah Ta'ala tarik sifat cemburu tu, semuanya akan enjoy dan happy belaka. Jangan fikir macam di dunia ni Tuhan buat kita ni jadi cemburu. Tuhan buat kita ni jadi jealous. Pada orang perempuan sama je. Orang lelaki pun ada cemburu, ada. Orang perempuan ada jealous, orang lelaki ada cemburu. Jadi dengan cemburu dan jealous itulah kita berebut-rebut. Dia panggil tanafasu. Tanafas ni makna pakat bersaing. Oleh kerana cemburu dengan harta, pakat berebut harta. Cemburu dengan wanita, berebut wanita. Cemburu dengan ilmu, berebut ilmu. Kan? Tapi di akhirat nanti, kecemburuan itu tidak membawa kepada perkelahian, pertelagahan, insya-Allah. Dan ketua bidadari itu, yakni isteri-isteri di dunia, akan menjadi ketua bidadari dan dialah yang paling cantik sekali. Masya Allah. Ya. Baik. Tak perlu pakai make up apa dah, tak perlu pakai produk Nona Rogai ke apa, tak perlu dah ya. Semua letak. Isteri-isteri yang meninggal tu dia boleh jumpa lagi suami dia di sana ke? Ataupun kita tak ada naluri dah di sana, tak, suami dah tak kenal isteri, isteri tak kenal suami. Kenal. Kalau bukan setakat dalam syurga, di padang mahsyar tu sendiri pun dah kenal. Kan dalam Quran kata yauma yafirrul mar'u min akhihi.
kan lari, wa sahibatihi wa bani, kan macam-macam. Jadi kenal, Tuhan buat kita semua saling mengenali. Boleh jumpa, jangan ada tengah risau, boleh jumpa, ya. Cuma kena semua masing-masing akan dipertemukan, ya, jangan risau. Baik. Sambung ayat yang seterusnya, wa idza ra'aita thamma ra'aita na'iman wa mulkan kabira. Dan apabila engkau lihat di sana ya Muhammad, saya engkau lihat akan nikmat dan kerajaan yang besar yang tiada dapat disifat dan dibandingkan. Tuhan pujuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kan kita sebut antara fungsi ayat Makkiyah. Makkiyah kan ni? Makkiyah, ini surah Makkiyah. Antaranya nak menyabarkan Nabi. Antara cara Allah Ta'ala menyabarkan Nabi kerana mihnah dan tribulasi yang Nabi terima ni padat. Sangat dahsyat. Maka antaranya Tuhan akan sebut, satu masa nanti kamu akan menyaksikan kerajaan aku begitu besar dalam pandangan manusia. Engkau lihat di sana yakni pada hari tersebut, yakni pada hari kiamat, engkau lihat akan nikmat dan kerajaan yang besar dan tiada dapat disifat dan dibandingkan. Lagi, Allah Ta'ala nak bagi tahu pula kita nak pakai apa dalam syurga. Kita nak pakai apa dalam syurga, kain apa. Kita kalau di dunia ni dah boleh pakai kain jekyll tu pun dah cantik dah, sedap kan, lembut je. Mahal kain tu. Sana tak ada dah. Sana kita akan pakai antaranya apa? Aliyahum thiyabu sundusin khudrun wa istabraq. Yang pertama, sundus, khudrun wa istabraq. Ini dia panggil sutra halus dan sutra kasar. Jangan kita nak pakai sutra halus semua tak. Dia ada pakaian luar dan ada pakaian dalam. Pakai sutra yang cantik. Baik, atas pakaian mereka itu abrar, yakni pakaian orang yang baik-baik itu kain sutra halus yang warnanya khudrun. Khudrun ni hijau. Hijau kan? Sebab tu Arab kata sayur-sayuran kan hijau. Dia panggil khudrawat. Khudrun. Maknanya pakaian sutra yang warna hijau. Sekalian pakaian luar sutra halus. Yang luar nama sutra halus nama sundus. Pakaian dalam pula sutra kasar namanya istabraq. Tu dia pakaian. Masya Allah. Tak payah pergi potong dah. Siap dah. Tak payah nak bawa kain pula. Pergi cari pula dalam syurga. Kat mana tukang jahit nak buat. Rebut pula. Tak payah. Semua dah siap dah. Pakaian kita. وَحُلُّوا أَسَاوِرَ مِنْ فِضَّةٍ. Dan dipakai mereka itu abrar, kita akan pakai apa lagi? Kita akan pakai berapa banyak gelang tangan daripada perak. Hulu. Hulu ni kan pakai dipanggil perhiasan. Hulu. Tu yang puan-puan duk pakai di leher tu. Namanya dia panggil apa? Rantai. Tak tahu. Kalung. Hulli. Dalam bahasa Arab panggil hulli. Hulli al-mubah kan dalam kitab fiqh ada. Yang kena bayar zakat. Kena bayar zakat tak? Hulli al-mubah. Tak kena bayar zakat kalau kita niat nak pakai. Kalau niat nak simpan, baru kena. Nama nak perkataan daripada hulli. Ada satu kitab nama Hilyatul Awliya. Perhiasan para awliya. Sama lah ni. Wahullu perhiasan kan. Perhiasan dia yang kita akan pakai pada hari itu. Asawira min fiddatin. Kita akan pakai berapa banyak gelang tangan daripada perak dan pada tempat lainnya. Boleh pakai juga kami nanti akhirnya boleh pakai gelang. Sini kami tak boleh pakai gelang. Kami pakai tak gelang, tak boleh pakai. Pernah pakai tak? Pernah pakai waktu COVID dulu. Saya pernah pakai gelang. Gelang getah. Gelang emas tak boleh pakai. Gelang perak tak boleh pakai. Haram kat laki-laki pakai. Ya, orang perempuan boleh pakai. Kami di akhirat nanti baru boleh pakai. Sekarang pakai tak elok. Di akhirat nanti pakai nampak cantik. Dia tak sama macam orang perempuan. Orang perempuan letak gelang cantik. Letak subang makin cantik. Letak rantai makin cantik. Letak lagi, dia makin cantik. Dan laki letak subang, huduh. Letak lagi gelang, makin huduh. Dia tambah makin huduh. Sebab tu perempuan ni namanya perhiasan. Bila kita letak makin cantik. Boleh ya? Tapi kalau pakai gelang emas, tapi muka masam je, tak jadi juga. Kan? Dia kena manis senyuman, kemudian pakai perhiasan, barulah masuk. Ini muka tu dia, macam mesin padi je. Tiba-tiba pakai gelang emas, rantai emas pun tak jadi apa. Baik, wa hullu asawira min fiddatin
وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا. Tuhan nak bagi lagi nikmat ni. Masya Allah, Tuhan nak bercakap dengan orang baik-baik saja ni. Panjang cerita dia. Dan beri minum akan mereka itu oleh Tuhan mereka akan minuman yang suci, bersih, jernih. Itu dia. Dia taukid lagi. Suci, bersih, jernih. No? Ini minuman dalam syurga. Saya sambung lagi ayat seterusnya. Inna hadza kana lakum jazaa'an wa kana sa'yukum mashkura. Bahawa ini segala nikmat yang tersebut itu ada ia bagi kamu, hei segala abrar. Balasan disedia Allah bagi kamu dan adalah ibadah kamu diterima dan diredha Allah dan dibalas dengan pahala syurga. Ini kesudahan dia. Cuma kita nak kena sabar. Itulah yang Tuhan minta. Sebab apa? Sebab balasannya terlalu mewah. Dan kita masuk dengan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala bukan sebab amalan kita. Sebab itu ada seorang al-arifin ketika masuk ke dalam syurga, Allah Subhanahu wa ta'ala tanya dia, kenapa kamu berada dalam syurga? Dia jawab, kata, kerana aku kuat beribadah. Maka Tuhan tanya, berapa usia kamu di dunia? 80 tahun. Baik, selepas 80 tahun aku akan keluarkan kamu daripada sini kerana kamu menganggap kamu masuk ke sini kerana amalan kamu. Kan? Jadi sebab itu kita kena ingat hakikat kita di dunia ini, Allah Subhanahu wa ta'ala buat kita supaya taat pada Allah, tapi dalam keadaan kita mengharap rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, dan Tuhan latih dan berikan ilmu bagaimana kita nak mengelola diri kita untuk hidup dalam dunia supaya kita tak mabuk dengan dunia. Ya, saya suka guna istilah mabuk dengan dunia. Sebab saya teringat kata-kata Pak Buya Hamka. Kenal tak Pak Buya Hamka? Ada yang pernah tengok tenggelamnya kapal Van der Wijk? Oh, ramai ni kaki filem ni. Oh, baru tahu kan tu. Baik, tak apalah. Baik. Tenggelamnya kapal Van der Wijk tu dia punya karangan. Dia punya dia punya tulisan Pak Buya Hamka. Pak Buya Hamka pernah tanya soalan, dia kata, pernahkah kamu lihat supir ya, supir ini pemandu. Pemandu. Supir membawa kereta, dia bawa laju tapi dia tak pening. Orang yang dalam kereta itu pening. Betul tak? Kan saya pun pening kadang-kadang duduk belakang tu, kita pening. Sebab apa pening? Kata Pak Buya Hamka, kerana pemandu tadi, dia telah menyesuaikan dirinya berdasarkan kelajuan yang dia bawa. Bermakna dia yang kontrol kelajuan, bukan kelajuan yang kontrol dia. Kita di belakang pula tak mampu sesuaikan diri dengan kelajuan yang dia bawa, menyebabkan kita dibawa oleh laju, bukan kita yang membawa kelajuan. Jadi begitulah kita hidup di dunia, kata Pak Buya Hamka. Kita yang kena sesuaikan diri. Supaya apa? Supaya kita tidak ikut arus dunia itu. Kalau arus yang bawa, dunia yang bawa kita, maka kita akan pening, kita akan mabuk. Tetapi biarlah kita yang bawa dunia itu. Cantik kan kata-kata Pak Buya Hamka. Orang seni ni cakap memang sedap. Ya. Jadi sebab itu, kita nak jadi orang yang abrar, Tuhan sebut banyak ciri-ciri supaya kita boleh mengelolakan dunia dengan cara Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, kemudian Tuhan sebut lagi, inna nahnu nazzalna 'alaikal qur'ana tanzila. Sesungguhnya kami nazzalna, menurunkan ke atas kamu Muhammad Al-Quran sebagai tanzila. Inna nahnu nazzalna 'alaikal qur'ana tanzila. Kalau kita belajar bahasa Arab kan, dalam masalah wazan saraf, dia ada ifadah. Ifadah ni makna maksud dia. Antaranya kita sebut di sini tanzila. Dia main daripada perkataan nazzala yunazzilu tanzilan. Antara maknanya ialah tanzila ni turun, tapi maknanya turun banyak kali. Turun banyak kali. Maka sebagian ulama tafsir kata, setiap kali kita baca Quran, maka setiap kali itulah Quran akan nuzul. Dia panggil nuzul Quran ni selalu berlaku. Di dalam hati kita, setiap kali kita baca, kerana Quran akan sentiasa turun. Akan memberikan hidayah baru pada kita. Tanzilah. Turun banyak kali. Apa lagi wazan yang sama? Cuba kita tengok dalam ayat yang menceritakan tentang Nabi Yusuf alaihissalam. Dia seorang yang kacak, yang handsome. Dia kan, bila dia masuk dalam istana, Imra'atun Aziz,
Sebahagian riwayat menyebut kata namanya Zulaikha. Quran tak sebut Zulaikha. Quran hanya sebut Imra'atun Aziz, isteri kepada penguasa. Bila Nabi Yusuf masuk dalam istana, ayat Quran sebut macam mana? Saya nak relate dengan tanzila, nazzala yunazzilu tanzilan. Maknanya turun Quran itu banyak kali. Adapun Zulaikha tadi, bila Yusuf masuk dalam istana, Quran sebut dalam Quran kata apa? Wa ghallaqatil abwaba wa qalat hayhayta lak. Wa ghallaqa. Nazzala ghallaqa. Nampak tak? Nazzala yunazzilu tanzilan. Ghallaqa yughalliqu. Di situ maknanya, kalau nazzala turun banyak kali, ghallaqa wa ghallaqati. Wa ghallaqat. Maknanya tutup banyak pintu. Maksudnya Zulaikha tak tutup satu pintu, dia tutup semua. Semua pintu istana dia tutup. Wa qalat, dan telah berkata Zulaikha kepada Yusuf, hi talak. Hi talak ni maknanya aku serahkan padamu Yusuf jiwa dan raga aku. Tapi Nabi Yusuf beriman, imannya kuat, maka dia tolak pelawaan Imra'atun Aziz tadi. Masya Allah. Saja dia kata di sini, inna nahnu nazzalna alaika al-Qur'ana tanzila, bahawa kami telah turun atas engkau ya Muhammad akan Quran, akan sebagai turun dengan tafsil. Makna di sini dipanggil turun dengan tafsil dan teliti. Baik, fasbir li hukmi rabbik, maka sabar olehmu ya Muhammad bagi hukum Tuhan engkau, dengan suruh persampai risalahnya itu. Maka apa sahaja yang Tuhan turunkan kepada Nabi kita Muhammad, Nabi kena sampaikan. Sebab itu ciri yang wajib ada pada Rasul ialah dipanggil tabligh. Ya, tabligh. Tabligh ni sampai. Sampai tak? Sampai kan? Tabligh sampai dah rumah kita? Sampai. Dia ketuk pintu, Assalamualaikum, ajak kita pergi surau, pergi masjid. Lari kita. Duduk dalam bilik. Suruh anak buka pintu. Suruh cakap ke anak. Anak cakap kata, ayah tak ada kat rumah. Anak pun cerdik buka pintu. Ayah suruh cakap dia tak ada kat rumah. Elok. Maknanya dia ada kat rumah lah tu. Tabligh kan datang, sabar. Ikhwan kita, saudara-saudara kita, kawan-kawan kita dalam tabligh ni sabar. Apa boleh buat kerja tu, saya pun tak mampu. Kita kena puji mereka. Jadi sebab tu antara perkara yang mesti ada pada seorang Rasul ialah menyampaikan. Lawan kepada menyampaikan ialah kitman, menyembunyikan. Sebab itu Rasulullah tak pernah sembunyi apa-apa dari kita. Sebab itu dalam ayat ini Tuhan kata, fasbir li hukmi rabbika, maka sabar olehmu ya Muhammad bagi hukum Tuhan engkau dengan apa? Suruh persampai risalahnya itu. Wala tuti' minhum athiman aw kafura, dan jangan engkau taat akan seorang daripada mereka itu yang berdosa. Kufur pada barang yang menyeru mereka akan dikau kepada dosa ataupun kufur. Allah Ta'ala sendiri memesan banyak kali kepada Rasulullah, jangan dengar cakap musyrikin. Ujian tetap ada. Cuma Tuhan pesan, jangan dengar cakap mereka. Jangan dengar tawaran mereka. Jangan taat. Wala tuti'ni, jangan taat dengan mereka. Kemudian Allah Ta'ala kata, وَذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا, dan sebut olehmu ya Muhammad akan nama Tuhan engkau dalam sembahyang pagi dan dalam sembahyang petang, yakni subuh dan zuhur dan asar. Itu dipanggil bukratan wa asila. Ya. Wa minal laili fasjud lahu wasabbihu lailan tawila. Wa minal laili fasjud lahu, dan daripada malam itu maka sujud olehmu baginya sembahyang maghrib dan isya. Kemudian Tuhan minta lagi wasabbihu lailan tawila, dan mengucap tasbih olehmu akan dia pada malam yang panjang, yakni sembahyang sunat, amalan-amalan dipanggil sulusul lail. Sulus tu dia panggil 1/3 malam, atau nisfu tu setengah malam, atau 2 sulus dia panggil 2/3 malam. Macam lagu Syarifah Aini, kan? Munajat di 1/3 malam. Sebab sambung tengok ada tak? Ya dan, betul tak? Ingat tak lagu tu? Tak ingat juga. Saya ingat lagu orang Toto banyak. Kan? Sebab apa saya pun tak tahu. Sebab dulu mungkin radio di rumah saya tu dia rajin pasang. Tapi lagu lagi dia kata sajalah. Saya malam ni kalau tak menyanyi, tak menghibur, tak ceria sikit, kita akan mengantuk. Pasal sekarang sudah pun pukul 10 suku. Saya ni kuliah yang keberapa dah ni? Ketiga ke keempat, saya pun tak ingat dah.
Inna haula'i yuhibbunal ajilata wa yadharuna wara'ahum yawman saqila. Baik, bahawasa mereka itu kafir Mekah. Kasih mereka akan dunia. Cuba ingat perkataan al-ajilah. Saya sebut dah itu al-ajilah. Apa makna ajilah? Dia adalah warna ajil. Alif, ain, jim, lam. Ajil. Satu lagi perkataan ajil. Buang ain, tinggal alif je. Ajil. Ajil itu segera. Ajil itu bertempoh, bertanggung. Jadi Tuhan kata, ajilah, segera ni dunia. Sebab itu puak musyrikin ini kata Allah, mereka cukup suka dunia. Dia panggil al-ajilah. Apa makna ajilah? Buat kerja hari ini, kena dapat upah segera. Itu dunia. Benda segera-segera ini dunia. Kita akhirat lambat. Tak tahu bila nak jadi. Perlu kesabaran. Perlu tempoh yang panjang. Sebab itu kata Al-Imam rahimahullahu ta'ala, kalau nak dapat kemanisan iman, antaranya kena sanggup bersusah dan berpayah-payah kerana agama. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Kita kena bersedia untuk susah. Apa makna apa tadi? Saya sebut lupa bila. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, inna haula'i yuhibbunal ajilata. Suka benda yang segera, suka benda yang segera. Jadi benda segera-segera ini bukan daripada sifat yang terpuji, sebab dia akan membawa kepada gelojoh. Nak ilmu belajar hari ini, esok terus alim. Belajar hari ini, esok mesti pandai. Buat kerja hari ini, esok kena dapat gaji. Dia macam benda itu benda segera. Tapi Tuhan kata ini perangai bukan orang yang beriman punya perangai. Wa yadharuna wara'ahum yawman saqila. Dan tinggal mereka itu di belakang mereka itu hari yang sangat berat. Hari berat, hari kiamat itu kesusahannya berat. Hari kiamat tiada beramal mereka itu baginya. Nahnu khalaqnahum wa syadatna asrahum. Kami telah jadi akan mereka itu dan kami telah kuat anggota dan sendi-sendi mereka dengan aurat kecil dan besar. Wa idza syi'na badalna amsalahum tabdila. Dan apabila kami kehendaki, nescaya kami akan tukar umpama kejadian mereka itu akan sebagai tukar dengan kami binasa mereka itu dengan ganti yang lain. Ini orang panggil peringatan daripada Allah Subhanahu wa taala untuk puak-puak musyrikin ini. Last sekali Tuhan sebut inna hazihi tadhkirah. Faman syaa'a attakhadha ila rabbih sabila. Bahawa ini surah pengajaran bagi makhluk jalan bahagia, maka barang siapa yang tuntut, makna yang siapa yang teringin, siapa yang nak jalan bahagia, nescaya ambil ia faham maksud surah ini, jalan kepada Tuhannya, iaitu apa? Dua sahaja, taat dan ibadah. Jadi kalau itu je jalan, taat dan ibadah. Apa sahaja kerja dunia, nak kelola dunia pun, sama ada Tuhan berikan kita rezeki yang besar, tetap juga kena jadikan benda tu taat dan ibadah. Tidur kita yang dunia, jadikan taat dan ibadah. Wa ma tasha'una illa an yasha Allah. Dan tiada kehendaki mereka itu ambil jalan taat ibadat, melainkan masa bahawa dikehendaki Allah yang demikian itu. Innallaha kana aliman hakima. Kerana bahawa Allah Ta'ala itu adalah Tuhan yang amat ketahui dengan makhluknya, lagi hakim, paling hakim sekali pada perbuatannya. Maka yudkhilu man yasha'u fi rahmatih, memasuk Allah Ta'ala mereka itu yang dikehendaki pada dalam rahmatnya, syurganya mereka itu segala mukminin, dengan dihidayah mereka itu bagi jalan iman, dengan apa? Dengan benar hati dan ikhlas ibadah bagi Allah semata-mata. Tuhan relate, Tuhan kaitkan dengan ikhlas. Itu mesti sebab Tuhan nak yang masuk syurga ini adalah kerana rahmat Allah, dan Tuhan memilih mereka yang mukhlis, yang ikhlas, dahulu memberikan sepenuh jiwa dan raga pada Allah Ta'ala. Sama lah kan? Jadi orang kita ni kalau dia bagi jiwa sepenuh pada kita, kita boleh rasa. Sebab itu kita tak pernah berkira harta kita, duit kita, masa kita pada orang yang sentiasa memberikan jiwanya, dia panggil mukhlis. Tak bagilah ke orang lain, bagi kat kita. Kan? Itu dia panggil cinta sepenuh hati. Cinta yang murni. Bukannya cikgu murni dalam filem Piramli itu, bukan. وَالظَّالِمِينَ أَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا.
Dan segala orang yang zalim itu telah disedia Allah bagi mereka itu azab yang sakit dalam neraka, iaitu segala kafir. Jadi tamatlah apa pengajaran yang kita dapat, iaitu yang pertama, Tuhan nak memberikan penghargaan betul-betul kepada orang yang abrar, orang yang mukminin, orang yang bertakwa, orang yang ikhlas, orang yang bagi makan walaupun dia berhajat dengan makanan itu. Semuanya dalam ini kesimpulannya Tuhan nak bagi tahu yang penting ialah keikhlasan menghadap Allah, ibadah pada Allah Subhanahu wa taala adalah ciri-ciri orang yang abrar. Baik, insya-Allah nanti kita akan baca surah yang lain. Cuma surah apa tu saya tak tahu lagi nak baca surah apa. Nanti saya akan bagi tahu mungkin sehari atau 2 hari sebelum bersiaran. Cuma hari Sabtu ni kita tak ada kelas untuk fiqh kerana minggu pertama tak ada kan. Saya faham untuk minggu kedua, ketiga dan keempat. Jadi saya nak sebutkan soalan, ada yang tanya hari itu tentang muntah. Adakah batal semayang? Jawabnya tidak batal kerana dia sama macam puasa. Betul lah saya jawab. Saya semak balik. Kerana yang membatalkan semayang akan batal puasa. Jadi tak batal puasa kalau muntah dengan tidak sengaja. Kalau sengaja batal puasa dan batal semayang. Tapi dia soalannya kalau tidak sengaja muntah dalam semayang maka tak batal sekiranya dia dapat mengeluarkan ataupun meludah tak kena baju. Kalau kena baju, maka nanti baju tu akan menyebabkan batal semayang juga. Tapi bukan batal sebab muntah, tapi batal dengan sebab najis. Ini saya diperingatkan oleh admin hari itu yang hantar soalan tu, minta ustaz sebut. Kerana ada 2 kali pertemuan saya terlupa untuk jawab soalan itu. Baik, cukup sekadar itu pada pertemuan. Pasal terawih tu Ustaz nak lain kali ya? Apa dia? Yang pasal soalan terawih yang saya nak cakap tu Ustaz nak cakap lain kali ya? Saya rasa saya dah jawab habis hari tu pasal terawih tu. Tak. Ustaz dah jawab tapi nak tanya Ustaz kata jangan tanya lagi sebab kita nak tutup. Jadi tak tanya satu soalan nak tanya tu. Soalan apa tu? Okey. Kalaulah saya ni berazam sebab baru mendapat ilmu daripada pengajaran kuliah-kuliah kita mengatakan kita qada puasa tu lebih baik daripada kita sembahyang sunat tarawih. Jadi masa imam sembahyang tarawih kita boleh sunat boleh berniat apa tu qada tapi mengikut imam. Macam yang diterangkan oleh ustaz lah. Jadi boleh ke azam saya tu saya nak buat macam ni ustaz? Hari pertama tu saya nak sembahyang tarawih. Hari kedua saya nak sembahyang qada. Hari ketiga saya nak tarawih. Boleh buat Islam macam tu tak ustaz? Saya nak sembahyang, pendapat ada kata boleh sembahyang tapi pahala tak dapat. Imam Ibn Hajar dah sebut dah. Imam Ibn Hajar kata boleh sembahyang tetapi sembahyang itu sah cuma pahala tak dapat kerana qada masih ada. Jadi jangan, sebab tu saya peringatkan banyak kali, jangan merancang sebagaimana kehendak kita manusia. Na'budullah kama yurid. Tuhan nak kita selesaikan hutang dengan segera. Jadi tetap jawapan saya konsisten. Kalau nak pahala lebih, nak pahala banyak sebagaimana yang Tuhan suruh dan nak Tuhan sayang, qada dulu. Tak payah nak buat hari ni qada, esok tarawih, tak payah. Kalau nak buat untuk mengelakkan fitnah ataupun orang yang tak belajar. Kita sekarang ni dah setakat ni belajar. Kita semayang tu kalau orang tak, jangan orang tahu, kita kata subuh je lah Ustaz. 2 rakaat subuh lah. boleh, tapi kalau tak nak juga semayanglah di rumah. Khairul buq'ah yang terbaik bagi wanita bukan di masjid, di rumah. Di rumah semayang sunat dan fardu. Semayang fardu pun disunatkan di rumah, apatah lagi semayang sunat. Kenapa nak kena pergi masjid kalau nak sampai kita nak kena pening-pening macam tu? Ya? Jadi semayang saja di semayang. Merasalah kemeriahan Ramadan. Cipta kemeriahan dengan tuntutan yang dikehendaki Tuhan, yang afdal. Kita cipta kemeriahan dengan perkara yang afdal daripada mafdul. Tetapi kita mencari yang mafdul untuk ceria. Maknanya kita belum cukup memahami kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau nak pergi masjid, kita kena kreatif. Kita kena bagaimana kita nak mengelolakan diri untuk nak elak fitnah dan sebagainya. Tapi kalau dah pening macam tu, tak nak fitnah, tak nak tu, tak nak ni, kenapa tak semayang di rumah?
Sembahyang di rumah. Dan memang Nabi SAW kata khairul buq'ah itu bagi perempuan ialah sebaik-baik penjuru yang terbaik itu sembahyang bagi wanita ialah rumah mereka. Baik. Sekarang kita baca. Ustaz, Ya. nak tanya sikit bahasa tafsir hari ini boleh? Ya. Ustaz, ayat 16 hingga 25 tu kan, Ya. bersihkan jiwa dengan mata air tu. Ya. Di surah Insan ni banyak cerita nikmat minuman je, tak ada cerita pasal makan, Ustaz. Makanan ada dalam surah yang InsyaAllah. ada surah yang lain. Jadi banyak yang sebut dalam dia tentang minuman. Ya. Untuk makanan, ya sebab itu untuk nak dapat secara holistik penjelasan tentang nikmat syurga tidak boleh merujuk hanya satu ayat. Ini bab makanan. Ada dalam ayat lain dia cerita tentang tempat sandar, tempat kita duduk dalam pelamin. Itu maknanya tentang cerita kita nak istirahat ataupun riyadhah. Dia khusus untuk riyadhah saja. Ada ayat yang lain dia cerita lagi. Macam-macam. Jadi kena himpun daripada awal sampai habis. Kita akan jumpa lah gambaran syurga yang lengkap. Untuk ayat ni ya, memang dia banyak cerita. Itu minuman dan ainan. InsyaAllah Ustaz, satu je. Satu je. Makanan pertama dihidangkan kepada penghuni syurga. Ya. Kenapa? Tak tahu. Makanan pertama yang akan masuk dalam perut kita sebagai penghuni syurga ialah hati ikan. Baik, Masya Allah. Dalam hadis Nabi SAW yang disebut dalam Al-Muwatta' lil Imam Malik menyebut bahawa kita akan makan iaitu lemak yang membaluti hati ikan hud. Ikan hud ni ikan yang besar, ikan paus. Itulah makanan yang kita akan jamah untuk penghuni syurga. Masuk-masuk je makan yang tu dulu. Ya. Sebab itu kita bila buat korban, kita diminta makan sedikit. Iaitu makan sedikit, jangan sedekah semua. Sedekah semua melainkan satu mulut besar ni. Dipanggil apa? Dia panggil satu suapan. Kita ambil pada mana-mana bahagian lembu. Cuma yang terbaik sekali ialah hati lembu. Kerana apa? Dia panggil tafa'ulan. Kerana mengambil optimis. Kita optimis nak menjadi ahli syurga. Kerana di syurga nanti makanan pertama yang akan masuk dalam mulut kita ialah dia panggil lemak kabidil hud. Kabid ni hati, al-hud ikan paus. Sedap insya-Allah, ya. InsyaAllah. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz. Sama. Baik, sekarang kita sama-sama membaca surah Al-Mulk. Boleh lah? Boleh share tak di skrin? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير
إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جود لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين الله رب العالمين صدق Allahul Azim. Saya silakan Puan Pengacara majlis kita malam ini untuk menyampaikan tentatif untuk keesokan hari insya-Allah. Silakan. Masya Allah, tabarakallah. Alhamdulillah, akhirnya kita khatam juga tafsiran surah Al-Insan pada malam ini. Sesungguhnya menjadi sebahagian daripada mereka dalam golongan Al-Abrar ni, lebih-lebih lagi kalau Allah pilih kita menjadi orang yang mukhlis ataupun ikhlas dan bertakwa, memang sungguh besar nikmat yang Allah berikan dalam surah ini. Berharaplah dan berdoalah kita agar Allah kurniakan syurga hasil rahmat Allah SWT, insyaAllah. Jadi saya tutup kuliah ni ya Ustaz. Ya, sila. Saya tutup ya. Alhamdulillah, jazakallahu khairan hati rawat Al-Fadil Ustaz Abdul Hadi bin Johari atas perkongsian ilmu yang menjelaskan lagi kefahaman kita tentang surah Al-Insan ni. Yang semestinya surah ni akan meninggalkan kesan dalam hati kita. Jazakumullahu khairan buat semua hadirin pencinta ilmu dan penginfak istiqamah Gemah Nur Iman. Namun tidak dilupakan pihak pengurusan Gemah Nur Iman di bawah pimpinan Ibunda Hajar Rosniati Mansur yang telah menjadi asbab penganjuran kita, kuliah kita pada malam ini. Semoga kefahaman ilmu dapat kita raih dari pengajian kita malam ini dan Allah berkati majlis dan seterusnya memilih kita lagi untuk mengimarahkan kuliah subuh pada pukul 6.45 pagi nanti dengan Al-Fadil Ustaz Mahmud bin Mastam dengan bacaan surah Yasin, doa, selawat dan tazkirah insyaAllah. Saya, Adik Irma binti Sukir, moderator bertugas mewakili barisan pengurusan Gemah Nur Iman memohon maaf atas khilaf dan kelemahan dari pihak kami dalam menganjurkan majlis ilmu di platform online ini. Bagi menangguhkan majlis yang penuh barakah ini, saya ingin memohon Al-Fadil Ustaz Abdul Hadi bin Johari yang saya segani untuk membacakan tasbih kafarah dan suratul Az.
Dengan ini saya akhiri bicara dengan lafaz mulia. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Aqulu qawli hadza wastaghfirullahal azim li wa lakum. Saya minta maaf dan terima kasih banyak kepada semua pecinta ilmu dan warga Nur Gema Nur Iman yang konsisten dengan majlis-majlis ilmu, dan saya agak kagum pada malam ini kerana hampir mencecah 100 orang walaupun kita buat lewat malam, iaitu selepas Isyak. Terima kasih pada pendengar yang kalau tiada pendengar siapalah saya? Takkanlah saya nak cakap seorang-seorang ya. Terima kasih banyak. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. اللهم اجعل هذا جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا شقيا ولا محروما. أستودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.